Okey. Bila kita fikir negatif saja, bila kita tidak husnuzan saja, bila kita buruk sangka saja, yang berlaku dalam fikiran kita adalah ini. Nampak? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back. Okay, dalam slot kita. Wahai suami idaman isteri. Baik macam kan bila buat begitu kan. Bukan nak bertumbuk tau. Okay, baik. So, apa khabar semua suami-suami yang ada di luar sana yang sedang menonton, juga isteri-isteri yang sedang menonton. Okay, kongsikan dengan teman-teman yang lain, subscribe dengan YouTube channel Abilong, dan insyaAllah kita akan terus bercerita setiap hari. Baik, so apa cerita kita hari ini? Cerita kita hari ini tentang 3A. Apa itu 3A? Amplify, Access, Amplify dan juga Anchor. Wah, apa ni benda bombastik ni? Belum tak cerita benda yang bombastik. Belum cerita benda yang biasa-biasa saja. Sebab kadang-kadang bila kita salah menggunakan 3A, itu yang buatkan rumah tangga retak. Kadang-kadang bila kita salah apply 3A, itu yang buatkan rumah tangga kita bergoyang, bergoncang, dilanda tsunami dan kita tak dapat handle kan. Nauzubillah min zalik. Sebab itu kita nak kena pastikan bahawa bagaimana cara kita nak handle 3A yang berlaku dekat sini. Yang berlaku dekat sini dan berlaku juga dekat sini hingga kan zahirnya dekat sini, dekat perbuatan. Boleh-boleh. So, ambil contoh yang paling mudah sekali. So, dengar baik-baik. Okey. Ambil satu senario, beberapa senario. Satu, cuba fikirkan. Ini untuk suami. Yang pertama, cuba fikirkan apa yang berlaku dekat sini, okey. Bila isteri bila isteri bersuara tinggi dengan kita, lantang. Okey, bila isteri bersuara tinggi dengan kita, lantang dengan kita, apa yang kita fikirkan suami-suami? Okey, satu. Yang kedua, bila isteri tak masak. Isteri tak masak sarapan, tengah hari pun tak masak, malam pun tak masak, apa yang kita fikirkan? Suami, apa yang fikirkan sekarang ni? Okey. Yang ketiganya, ini senario dia. Yang ketiganya adalah isteri sibuk dengan telefon. Okey, sibuk dengan Facebooknya, sibuk dengan Instagramnya, sibuk dengan macam-macam yang ada dekat telefon. Sibuk dengan telefon. Kita yang duduk kat sebelah ni pun dia buat tak reti, buat je kan. So, apa yang kita fikirkan? Right. Sudah? Okey. Baik. Untuk isteri pula. Okey, untuk isteri yang mendengar sekarang ni, cuba fikirkan apa yang ada dalam kepala, yang terletak dalam kepala sekarang ni. Sekiranya suami bangun lambat. Dah lah hujung minggu, bangun lambat pula tu, malas nak tolong kat dapur pula tu, malas nak buat kerja rumah pula tu, dia baring je tengok TV. Apa isteri fikirkan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa isteri fikir bila suaminya tak fokus bila bercerita? Isteri bukan main nak bercerita pasal anak, bercerita pasal sekolah anak, bercerita pasal cerita dekat TV yang best-best tu konon nak share dengan suami. Tapi suami dia buat apa? Buat tak reti je, buat tak dengar je. Lalu dia tanya, awak cerita pasal apa ni? So, apa yang isteri fikirkan? Right. Yang ketiganya adalah suami bergaya. Wah, tiba-tiba suami ni bergaya. Biasa suami kita ni selekeh je kan. Nak pakai baju baru pun tak berapa nak bergaya pun tak berapa nak selekeh je, bersorabai. Tiba-tiba hari ni suami bergaya kemai. Dia cukur kemai, licin kan. Dengan gayanya, pakai baju, beli baju barunya, beli perfumnya, dengan gaya orang mudanya. So, apa yang isteri fikirkan pada waktu itu? Boleh? Alright. Cuba fikirkan senario untuk suami tadi dengan senario untuk isteri. Dapat? Baik, ceritanya begini. Mia ambil satu contoh. Nak kaitkan dengan 3A. Apa itu 3A? Access. Apa dia? Okey, Access, Amplify dan juga Anchor. Okey, ambil contoh begini. Alright. Ini apa yang berlaku dalam otak kita. Okey. Dalam otak kita ni jernih, dalam otak kita ni bersih, suci, tanpa berlakunya apa-apa yang tadi. Kemudian dapat masuk input yang tadi. Yang kita katakan tiba-tiba isteri ni bangun lambat. Isteri ni tak masak sarapan. So, apa kita buat? Okey, tengok sekarang ni. Okey, ni air ni. Okey.
Bila kita fikir negatif saja, bila kita tidak husnuzon saja, bila kita buruk sangka saja, yang berlaku dalam fikiran kita adalah ini. Nampaknya daripada yang jernih, daripada yang husnuzon tadi, maka campur yang buruk sangka ni tadi. Kita katakan buruk sangka, okey. Kita tentang isteri, maka kita katakan isteri kita malas, zas masuk yang ni. Kita katakan suami kita ni ada perempuan lain, zas masuk yang ni. Kita katakan suami kita ni tak mau bekerja, pemalas, zas masuk yang ni. Kita katakan isteri kita ni sebagai tak berti bergaya, isteri kita ni outdated, kita katakan isteri kita ni tak pandai jaga suami, zas masuk lagi. Macam-macam zas masuk. Okey, ini semua yang negatif. Akhirnya apa yang berlaku dalam akal kita adalah, bagi buat begini ya. Okey, tutup kemas. Nampak? Akal kita sekarang ni, apa yang berlaku dalam minda kita sekarang ni dah jadi kelam begini. Dah jadi hitam begini. Dan bila hitam begini, apa yang akan berlaku? Prosesnya, bila dah berlaku dalam minda kita yang hitam, yang buruk sangka tu tadi, itu yang kita besarkan terus. Kita tengok suami kita bergaya, maka kita besarkan dalam akal kita, kita kata amplify tu. Kita besarkan dalam kepala kita, tengok suami kita bergaya, maka kita kata suami kita ada girlfriend lain. Kita besarkan lagi, suami kita nak jadi anak orang muda, kita kata suami kita begitu. Semuanya negatif, maka dia akan bertambah, amplify. Sebab kita assess yang negatif tu tadi. Boleh. So bila dah assess yang negatif, kita amplify juga yang negatif. Apa akhirnya akan berlaku? Dia akan jadi anchor. Rasakan minda, bila kita tengok suami kita bergaya saja, kita akan kaitkan dengan perempuan lain. Tengok suami kita bergaya sikit, kita akan kaitkan dengan curang. Tengok suami kita bergaya sikit, kita akan kaitkan dengan orang ketiga. Nampak? Sama juga macam suami yang berfikir tentang isterinya. Nampak isteri tak bersiap lagi pagi-pagi kan? Duduk masih lagi dengan baju tidurnya, dah pukul 10, sarapan pun tak siap, maka kita kaitkan pula dengan yang negatifnya. Kita katakan isteri malas. Kita kaitkan pula, kita besarkan lagi dengan isteri ni tak nak buat kerja, isteri ni tak pandai nak melayan. Kita kaitkan pula dengan isteri ni tak ada minat dengan kita. Kita kaitkan pula dengan isteri ni tak suka dengan kita. Nampak kan? So dia kait sana. Asalnya apa? Asalnya bangun lambat tu tadi, asalnya tak bersiap tu lagi. Kita kaitkan dengan macam-macam yang negatif. Akhirnya dia akan jadi apa? Itu akan jadi anchor. Bila kita tengok isteri kita lambat saya bangun, kita terus kaitkan dengan yang negatif. Akhirnya akan menjejaskan kita secara fiziologi. Perasaan kita dah mula bercelaru, emosi kita dah mula membuat, kita dah mula rasakan bahawa kita ni tak dilayan dengan baik, kita dah mula rasakan bahawa isteri kita ada orang lain, kita dah mula rasakan bahawa isteri kita tak suka dengan kita dah mula rasakan bahawa kita ni suami tak guna. Macam-macam perasaan. So apa impact dia? Tindakan apa yang ada? Tindakannya adalah kita juga mula mengabaikan isteri. Nampak? Itu sebab bila kita nak memilihkan apa yang masuk dalam akal kita ni, kita nak kena justify betul-betul. Kita nak kena tapis. Jangan bagi semua benda masuk dalam akal kita. Sebab bimbang, dia bercelaru dekat sini. Akhirnya apa yang berlaku dekat sini adalah elemen-elemen negatif yang kita besarkan yang negatif. Akhirnya kita bergaduh dengan isteri kita atas sebab benda yang mudah. Nampak kan? So banyak kes-kes kecelaruan rumah tangga, tsunami rumah tangga, perceraian rumah tangga berlaku kerana salah sangka atas perkara yang negatif, akhirnya menjadi besar dan merosakkan rumah tangga. Nauzubillah min zalik. Sebab itu rakan-rakan yang mana wahai suami idaman isteri, sekarang ni nak kena pastikan apa juga yang masuk dalam kepala kita. Ada perkara yang kita dah tapis dengan sebaik-baik mungkin. Elakkan yang buruk sangka, elakkan yang menyebabkan hati kita bercelaru. Kita tapis dulu. Isteri aku bangun lambat sebab penat. Isteri aku tak menyiapkan sarapan sebab dah seharian 5 hari sebelum ni dia bekerja, so bagi dia peluang. Isteri aku nak rehat sikit. So kita betulkan balik pemikiran kita tu yang negatif kepada yang positif. Dan akhirnya apa akan jadi? Yang jadi adalah kita lebih concern, kita lebih memahami, kita lebih empati dengan isteri kita. Dan ini yang akan menjadikan rumah tangga itu rumahku, syurgaku. Boleh. Sebab itu rakan-rakan dan tuan-tuan perempuan yang sedang mengikuti slot kita pada hari ini, pastikan bahawa apa juga yang masuk dalam fikiran kita ini, jangan biarkan dia bercelaru begini.
tapis dulu. Dan sebelum pada kita proses tu, pastikan yang berlaku kat sini juga yang dah elok, yang keluar juga yang elok. So masuk yang elok, proses yang elok, sampai yang elok, maka yang akan keluar juga yang baik-baik sahaja. Dan ini akan menjadikan rumah tangga kita 10 tahun, 20, 30 tahun, walau digoncang tsunami macam mana sekalipun, kita masih lagi boleh handle dengan sebaik-baik mungkin. Boleh-boleh. Kenapa? Sebab kita sentiasa husnuzon dengan suami kita, kita sentiasa husnuzon dengan isteri kita. Wahai suami, okay, idaman isteri, maka jalankan kerja kita, jalankan amanah kita yang sebaik mungkin, sebab Allah sedang melihat, malaikat sedang mencatat, dan kita semua nak ke syurganya, betul-betul. Maka kita buat yang terbaik untuk itu. Saya Muhammad Syahriman bin Cik Idris, okay, rakan motivator anda. Ada hari ini kita bersiaran bersama-sama dalam Wahai Suami, Idaman Isteri, dan kita akan jumpa lagi lain kali insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tapis di sini, bersihkan di sini, dan keluarkan yang baik-baik dekat sini. Boleh-boleh? Bye.